Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khassana bi khairi rusulih wa anzala alaina akrama kutubih wa syara'a lana akmala syara'i'ih. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh. La uhsi thana'an 'alaik أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة. فقال جل من قائل كريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. Wahai para muslimin, para jemaah sekalian, pada hari yang penuh keberkatan, hari Jumaat yang mulia, pada hari ini kita berada 6 Rabiul Awal 1442 bersamaan dengan 23 hari bulan 10 2020. Maka biasanya para penceramah akan menceritakan kepada kita bagaimana kita nak meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan kata-kata yang pendek, mentaati segala perintah dan menjauhi larangan. Itu nasihat al-wasiyatu bi taqwallah yang paling simple dan lengkap. Tetapi untuk memenuhi kehendak tersebut, maka kita kena perincikan satu-satu. Tak mungkin akak borong begitu kemudian kita kata apa yang kita nak buat. Maka perbincangan kita pada kali ini di bawah tajuk bukti cintaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para ulama Islam ketika menghuraikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau yu'tan nasu bi da'wahum ladda'a nasun dima'a rijal wa amwalihim." Kalau setiap orang diberi mengikut apa yang dia dakwa, nescaya orang akan mendakwa harta orang, hak orang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-bayyinatu 'alal mudda'i." Tetapi orang yang mendakwa perlu tunjuk bukti. Maka hari ini semua kita, alhamdulillah, bergembira dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia, yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana di awal khutbah yang saya sebut tadi, alhamdulillahillazi khassana bi khairi rusulih. Allah yang telah mengkhususkan untuk umat ini sebaik-baik rasul. Wa anzala alaina, menurunkan kepada kita sebaik-baik kitab, mensyariatkan perundangan kepada kita dengan syariat yang cukup sempurna. Kita tahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya wal mursalin. Quran kita menjadi muhaimin, mengawasi kitab-kitab yang terdahulu. Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasahkan ajaran syariat yang terdahulu, kecuali syariat yang bersama, iaitu tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu semua dakwah Nabi di atas paksi yang sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Semua nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, dakwah dianya supaya manusia sembah Allah dan menjauhkan diri dari sebarang jenis taghut, berhala, pemujaan dan segala perbuatan yang menyalahi peraturan Allah Azza wa Jalla. Maka apakah bukti cintaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Insya-Allah kita cuba huraikan secara ringkas
di dalam khutbah yang ringkas ini insya-Allah. Para jemaah sekalian, setiap hari kita umat Islam wajib pasti melafazkan kalimah asyhadataini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah, berhak yang dipuja, dipuji, diminta pertolongan selain daripada Allah Azza wa Jalla, tidak ada. Ada orang kata Tuhan dia, tapi Tuhan dia tak bergerak, tak berkelip dan macam-macam tak lagi. Kita kata itu bukan Tuhan, itu tongkol. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Artinya agama kita ini agama daripada Allah Azza wa Jalla, tetapi yang menyampaikan kepada manusia melalui jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang kata dia dapat agama terus daripada Allah, tak mau jumpa Nabi, kita kata itu ajaran sesat nama dia. Terdapat satu kumpulan, dipanggil kumpulan batiniyah, kumpulan makrifat. Dia perli kepada kita yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kamu belajar dengan orang mati, kami belajar terus dengan Allah. Itu dia punya bahasa kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimah nampak betul tapi sebenarnya batil. Mana dia perlekeh. Mau belajar dengan orang mati, Nabi mati, sahabat-sahabat mati, Imam Syafi'i mati, Imam Nawawi sudah mati, tapi aku belajar terus daripada Allah. Macam mana Allah belajar ajar pada kamu? Kita tidak ada lagi malaikat Jibril turun. Dia tak mengaku juga. Dia kata malaikat bawa wahyu, dia mengaku jadi nabi, nabi akhir zaman. Itu kafir terus, tak payah bincang-bincang. Tapi duduk main belik, konon-kononnya dia dapat rasa hati, macam-macam lagi lah. Dengan sekarang ni timbul pula dengan zikir Asmaul Husna, mempergunakan nama-nama Allah Ta'ala itu semata-mata nak mengenepikan peranan Nabi. Wa ma 'alaika illal balagh ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Ini semua ajaran-ajaran yang berbahaya. Ada sekumpulan lagi pula manusia yang melampau. Bila sebut tentang Nabi, Nabilah segala-galanya. Mengangkat darjat Nabi lebih daripada yang sepatutnya, ini juga salah. Maka manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitulah kita beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala yang dibawa syariatnya, dan kita cintai Nabi, kita cintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah keluarganya, Ahlul Bait, maka itu menjadi satu daripada ciri-ciri kita. Para jemaah sekalian, bila kita beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersyahadah, maka kita mesti juga menzahirkan keimanan kita. Tak boleh mengaku aku sayangkan Nabi. Betul? Betul. Mana bukti? Ini kita tunjukkan bukti insya-Allah. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seorang kamu betul-betul beriman, iman yang diterima, iman yang lulus, kan, sehingga aku menjadi manusia yang lebih dicintainya berbanding ibu bapa dia, anak dia, manusia lain seluruhnya. Kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini timbulnya suatu tuntutan. Dah mengaku, mana bukti? Ini yang kita takut. Yang kita bimbang hari ini, kita mampu mengaku tapi tidak mampu menggunakan bukti. Kita mesti, kalau kita dah mengaku satu benda, biar ada bukti. Tak boleh mengaku sahaja kemudian diketawa oleh orang atau mempermain-mainkan orang, itu tidak boleh. Maka ramai di kalangan kita yang mengaku cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi apabila tibanya bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan nama Rabiul Awal, timbullah geng cinta Nabi, macam-macam kumpulan timbul. Tetapi pengakuan cinta di bibir semata-mata dan tidak disusuli dengan pembuktian amali,
tentulah tidak mencukupi untuk membentuk cinta sejati kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, perbandingan analogi yang simple, bukti yang paling mudah, kita lihat seorang yang benar-benar mengasihi kekasihnya. Suami sayang kepada isteri dia, ataupun isteri sayang kepada suami, ayah sayang ke anak, anak sayang ke bapa, kan? Tentulah orang itu akan mengutamakan insan yang dikasihinya daripada dirinya sendiri dan kehendak peribadi. Kita ni mari niat daripada rumah turun kereta niat nak makan benda ni, tiba-tiba kawan kita yang sebelah pula nak makan benda ni, ya kita berikutlah. Saya setuju je, padahal dalam hati tadi daripada semalam lagi duk khayal nak makan benda ni. Sebab apa? Sebab kita utamakan orang yang kita sayang daripada hak kita. Maka kita semua mengatakan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai peringkat ada orang kata siapa tak cinta ke Nabi ni, tak menunjukkan cinta, maka banyaklah tanda-tanda cinta yang dicontohi, yang ditunjukkan tetapi tidak bertepatan dengan cita rasa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata itu tidak betul. Maka para jemaah sekalian, apakah tanda atau bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana tanda dia? Di antara tanda, tuan-tuan ingat, ini mimbabil muhasabah, kita muhasabah. Antara tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah, pertama, kita sentiasa ingin bertemu dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak jumpa dengan Nabi. Kata di para ulama, itu di zaman para sahabat. Zaman para sahabat, mereka ini bila tak jumpa Nabi, resah. Sedar-sedar pagi esok, Nabi macam mana, apa khabar, dia sihat ke tidak? Mereka susah hati. Ada yang menangis. Dia datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Rasulullah, saya duk fikir kalau saya mati, Rasulullah wafat, adakah peluang untuk kita bertemu lagi di akhirat? Sebab kalau saya masuk syurga nanti, saya duduk di bawah-bawah. Rasulullah sallallahu masuk syurga duduk di tempat yang tinggi." Menangis sahabat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberi jawapan, sebab terlalu, orang panggil, terkejut dengan soalan ataupun dengan luahan perasaan sahabat. Maka kata ulama tafsir, Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, "Wa man yuti'illaha war-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin." Al-ayah. Wa man yuti'illaha war-rasul, siapa dia taat pada Allah dengan Rasul, fa ulaik, mereka itu di akhirat esok, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka sahabat ini tenang. Rasulullah kata balik, kita akan bersama. Kita pun duk fikir juga, insya-Allah hari-hari, petang, siang dan malam kita duk mikir apa? Duk fikir nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Adakah layak kita yang bertarah malah ibadat ini daripada maghrib semalam sampai hari ini, berapa kali seorang-seorang ini berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa kali? Jawab dalam diri masing-masing. Cinta Nabi, tak selawat ke Nabi. Ajaib. Tentu kita fikir, layakkah aku nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita kembali kepada ayat tadi, wa man yuti'illaha war rasul. Siapa dia taat pada Allah dengan Rasul, kita akan bersama. Cuma ana buat bandingan simple lah, mudah. Kita ni kadang-kadang dijemput semua ahli masjid menghadiri majlis bersama dengan tuanku, kita kata, bersama dengan orang besar. Gila kita dah. Satu kemah besar, satu padang. Sekurang-kurangnya kalau kita tak duduk sementah dengan dia pun, kita duduk kat tepi-tepi, nampak. Begitulah mungkin keadaan. Kita kata wallahu alam, tapi kita hati tetap nak jumpa dengan Nabi, nak duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka para sahabat begitu merindui. Apa dia rindu? Nak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat-sangat nak merindui. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, Nabi kata wala ya'tiyanna ala ahadikum zaman, selagi akan datang satu masa ke atas saudara kamu, la an yarani ahabbu ilaihi min an yakuna lahu mislu ahlihi wa mali. Kalau dia boleh berjumpa dengan aku, maka sangat dia sayang sebagaimana dia boleh berjumpa dengan keluarga dia, dengan harta dia. Maka para ulama telah mengatakan di sini, para jemaah sekalian, usahlah resah, usahlah duka cita. Bukan syarat kita cinta Nabi kita mesti bertemu, bermimpi tiap-tiap malam jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak syarat. Tetapi kalau betul-betul kamu sayang nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramal dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang melanggar SOP sunnah, kalau sesuai lah zaman PKP ni kita guna istilah ini, orang yang langgar SOP sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini tidak akan dapat bertemu dengan dia di kolam. Dalam sebuah hadis yang sahih dikeluar oleh Imam Al-Bukhari daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi kata, inni faratukum alal haud, aku tunggu kamu di tepi kolam. Allahu Akbar. Nabi kata, siapa dia lalu kolam, dia dapat minum airnya, lam yazma abada, dia tidak akan dahaga lagi di mahsyar sehingga jumpa air dalam syurga. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, rezekikan kami semua dapat sampai ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan jadikan kami orang-orang yang terhalang daripada sampai ke kolam. Sebab Nabi kata, la yaridanna alayya aqwam a'rifuhum wa ya'rifunani. Ada sekumpulan umat aku ini datang ke kolam, aku kenal dia, mereka kenal aku. Subhanallah. Sebab apa Nabi kenal? Sebab orang ni solat, ada cahaya di muka dia. Tak ada hadis yang panjang, saya nak ringkas di sini kerana masa terhad. Hadis Nabi kita berdialog dengan sahabat di tepi bukit. Maknanya muka orang ni sudah solat, sudah ada tanda wudu, sudah ada tanda kesalehannya, dan mereka kenal Nabi. Nabi ada di kolam, kita kata hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa yuhalu baini wa bainahum, tiba-tiba malaikat datang dengan cemeti menghalau orang itu. Masya Allah, dihalau. Umat Nabi dihalau. Nabi kenal dan dia kenal. Kenapa? Fa'aqul, Nabi bersabda, wahai malaikat, innahum minni, umat aku itu mereka sudah salat, muka bercahaya. Fayuqal, malaikat tak lepas. Malaikat bukan pakcik macam jaga kampung kita, bodek-bodek sikit lepas. Kalau arak jambah apa ni, kosok janggut dia lepas. Malaikat la ya'sunallaha ma amarahum, tegas. Mereka repot. Ya Rasulullah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Rasulullah tak tahu mereka ini walaupun salat, mereka telah mengubah perjalanan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak sunnah Nabi dikecilkan, yang besar-besar itu perbuatan lain. Hak Nabi tak ajar, kita anjurkan besar-besar. Nak berzikir kena melompat, nak selawat kena bergendang contohnya, ataupun lain-lain lagi. Yang pentingnya kita tidak benar-benar ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mendengar ini, fa'aqul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suhkan liman baddala ba'di, liman ghayyara ba'di. Nabi kata, halau mereka dari kolam aku, karena mereka telah mengubah perjalanan agamaku. Na'udzubillah. Baiklah para jemaah sekalian, tanda kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalah dengan sunnah. Jangan duk reka-reka benda yang tidak diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita mesti beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontohi dan mengikuti Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam serta berusaha mengamalkan seluruh perkataan dan perbuatan baginda. Sama ada dia bersempat wajib ataupun sunat. Yang kata kenapa tak buat ni? Sunat je. Je. Kita betulkan sedikit persepsi masyarakat. Perkara yang sunat, kalau buat boleh pahala, kalau tak buat rugi pahala. Kita guna perkataan itu. Walaupun ulama fiqh mendefinisikan perkara sunat, buat pahala, tak buat tak berdosa. Tapi bila sebut tak berdosa, kita pun jadi beres. Tak berdosa, tak payah sunat. Betul, tak ada orang kata tak salat sunat pergi neraka, tapi memperlekehkan sunat lah. Dalam kitab Mustikah Hadis, jilid yang pertama, bab yang terakhir, telah menyenaraikan perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan kerusakan seorang, iaitulah menghina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok orang makan jilat jari. Macam kucing ni. Kita kata jangan, Nabi suruh. Apa Nabi-Nabi ni tak ada tamadun. Orang ini kena mengucap semula. Walaupun perli beraling. Apalagi kalau yang besar-besar. Tuan-tuan jangan ada gurau main. Penulis-penulis kartun, penulis pelukis-pelukis, jangan ada bergurau dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia sangat berbahaya. Maka bukti kukuh seorang itu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu beramal. Saya dah bawa cerita dalam buku yang saya tulis, nama dia Sunnahmu Amalanku. Cari buku ni. Dalam muqaddimah kitab ini, ana ada tulis 3 peristiwa sahabat yang dengar sunnah. Yang satunya Ibnu Umar, seorang lagi Ummu Habibah, Ali radhiyallahu anhu, 3 cerita. Dia kata ma faraktuha ma taraktuha. Aku tak tinggal lagi sunnah ini setelah aku mendengarnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berapa ratus sunnah kita belajar, sombak kepala, orang panggil tuli telinga, tak masuk dalam hati. Na'udzubillah. Maka para jemaah sekalian, marilah kita menzahirkan kecintaan kita dengan mempelajari dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan suruhannya serta menjauhi larangannya dalam perkata dan perbuatan kita. Jangan sampai kita tidak peduli kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata di para sahabat zaman Nabi, orang yang tak pergi salat berjamaah dianggap sebagai golongan munafik, ma'lumun nifaq, kecuali orang-orang uzur yang dikenali. Lama kita hari ni, kalau kita nak pakai hadis, pakai asar ni berat. Maka saya kata tuan-tuan, keluarlah daripada kelompok tuduhan munafik itu dengan kita menghadirkan diri salat berjamaah. Jangan tunggu PKP mari tutup masjid baru kita menangis ke masjid. Waktu masjid dibuka kita hanya bermudah-mudah. Jangan sampai kita tidak peduli kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beralih mengikut pahaman dan gaya barat ataupun gaya ajaran sesat yang melupai sunnah Nabi. Mereka mencipta amalan-amalan yang tidak dianjurkan kepada kita. Di antara tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah sentiasa menyebut nama Nabi. Macam mana sebut? Dia dianggap Muhammad lah, itu bukan cara. Sama ada kita berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ataupun kita berselawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini salah satu daripada tanda cinta kita. Sebab kata di para ulama, siapa mencintai sesuatu dia akan banyak menyebutnya. Alhamdulillah, risalah yang ada yang kita bahagikan tajuk dia selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan, fadilat dan beberapa lafaz yang sahih, tuan-tuan boleh ambil. Kemudian tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak lagi, kan? Selawat di antara bukti. Dalam risalah yang saya keluar, tajuk dia 10 bukti. 10 bukti dan tanda cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh ambil dalam tempat yang kita dah bagi tu, ataupun ambil yang jauh-jauh boleh ambil di Facebook. Maka dalam senarai ini ada 10 perkara. Tadi kita dah sebut 3 perkara kan. 3 perkara sudah sebut, yang lain lagi
kita sentiasalah menyebut-nyebut kebaikan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga perlu bersopan santun dan beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti berdakwah, mengajak orang ini kepada beramal dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah sekalian, kita tengok para sahabat radhiyallahu anhum telah menunjukkan cinta dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengorbankan dirinya untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara peristiwa awal ketika Nabi dicekik di Mekah, Sayyidina Abu Bakar pergi sentap. Marah dia kepada Quraisy, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Mau nak bunuh dia kerana dia beriman. Abu Bakar orang yang lembut, tapi kemarahannya menyebabkan Quraisy terundur. Nabi pergi ke Taif diiringi oleh Zaid bin Harithah. Ketika Nabi dilontar dengan batu oleh pemuda-pemuda Thaqif, Zaid telah membenteng tubuhnya. Dia kata, biar tubuh aku yang hancur, jangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luka. Dalam peperangan Uhud, Talhah bin Ubaidillah, Abu Dujana, Abu Talhah dan beberapa orang yang duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi benteng, sehingga ada di kalangan sahabat yang terpacak tombak ataupun panah di tubuh mereka, tetapi ianya tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita minta kepada kita bukan nak pergi mempertahankan begitu lagi di hadapan Nabi. Tak payah kita pergi demonstrasi di hadapan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah kita mempertahankan sunnah Nabi untuk diamalkan, dan mana-mana ajaran yang tak betul yang dinisbahkan kepada Nabi kita hapuskan. Hari ini macam-macam orang nak tunjuk cinta Nabi. Naik iklan sana sini, iaitulah replika gambar-gambar selipar Nabi dan sebagainya. Ini tidak diajar oleh para sahabat radhiyallahu anhum, tidak ada. Bahkan dibimbangi bila mari gambar aja, pakai gosok, pakai cium. Kita kata lah, kalau gambar selipar itu disayangi, selipar itu dipakai bukan dinaik atas kepala. Maka tuan-tuan, para jemaah sekalian, kita beramal dengan sunnah Nabi dan jangan kita melampau di dalam menyayangi perkara yang tidak diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup yang terakhir, seorang laki-laki datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mari tanya, dia kata, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila kiamat? Ini soalan dia. Nabi kata, ya wailak, apa soalan kamu? Kiamat siapa dia tahu? Tapi Nabi balas balik soalan, wa ma a'datta laha? Mu tahu kiamat kan? Apa persiapan kamu? Ini soalan ni kena atas kepala kita. Kita tahu dah kiamat, tapi kita kena fikir apa persiapan kita. Kata sahabat ini, wallahi ma'adattu laha, saya tak banyak persiapan Rasulullah. Solat sunat tak banyak, puasa sunat tidak banyak, sedekah pun tidak banyak. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Allahu akbar. Tapi saya sayang kepada Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberi satu kata-kata yang mengembirakan seluruh penduduk langit dan bumi. Dengan jawapan yang mantap, Nabi kata, innaka ma'aman ahbabta, engkau akan dibangkit pada hari kiamat bersama dengan orang yang engkau sayang. Sekarang ini kita sayang kepada siapa? InsyaAllah kita akan bersama mereka pada hari kiamat. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, sentiasalah berselawat kata Nabi SAW. Kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.